Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dan saudari yang dihormati, pertamanya, adakah tuan semalam telah membaca surat khabar Dastar, muka pertama surat khabar Dastar dengan izin KJ, the latest victim? Apa itu? KJ adalah Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan yang baru dilantik, telah menjadi mangsa terkini kepada rompakan di rumah banglo beliau di Bukit Damansara di tengah-tengah siang hari pukul 5:30 petang. Dan jelas dalam gambar ini kita nampak ada satu pondok jaga. Mungkin jaganya tidak ada, tetapi begitu simboliknya tentang keselamatan yang diadakan. Dengan pintu pagarnya begitu kukuh sekali, besi-besinya kalau kita tengok. Kenapa senyum? Patutnya sedih kalau kita apa? Nanti dulu cerita dia. Dengan pintu yang besi yang kukuh boleh dicerobok oleh perompak. Itu hanyalah satu daripada siri-siri yang telah berlaku kebelakangan ini, di mana beberapa banyak lagi, sehingga akan ada bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar juga telah menjadi mangsa. Dan saudara kepada KPN yang terbaru Tan Sri Khalid dan saudara kepada Timbalan Perdana Menteri telah menjadi mangsa rompakan. Tidak terkecuali anak-anak yang diculik, contohnya yang telah terjadi kepada adik girang yang telah diculik, dirogol, akhirnya dibunuh, dibakar sampai jadi debu. Itu kejadian pada keseluruhan negara kita. Apa pula di tempat kita, khususnya di Desa Pinggiran Putra ini, kita telah pun mempunyai kes-kes yang sama, di mana pada malam hari telah masuk perompak-perompak. Dan yang jelas pada beberapa tahun lepas, Encik Muhammad Noh daripada jalan DPP 3 telah dimasuki perompak melalui umpilan pintu belakang, dan di tengah-tengah lena tidur sedar-sedar parang yang telah terletak di leher. Dan ini amat menakutkan. Tak adakah tuan rasa takut? Takut. Celik-celik mata tengok parang di sini. Dan Cik Mak Noh ni, kalau boleh tanya, sampai sekarang 2 tahun berlalu masih takut tak lagi? Traumanya saya rasa tak hilang. Dan inilah sinario ataupun yang hakikat sebenar, sehinggakan yang YB KJ ini mengatakan bahawa jenayah di negara kita bukan lagi persepsi, tetapi ia adalah realiti. Jadi oleh itu, saya sebagai pengurusi KRT DPP sangat-sangatlah mempunyai impian dan wawasan bahawa di muka bumi ini, khususnya di tempat kita tidak akan bertemu dengan keadaan-keadaan ini. Kita akan boleh duduk dengan senang lenang, aman damai. Rumah-rumah kita tak payah berpagar, tak payah berkunci sehingga mangganya sebesar-besar betis. Dan rumah kita dilingkungi oleh jeruji-jeruji bersih, seolah-olah penjara. Anak-anak
tidak dapat dibenarkan bebas bermain-main di luar untuk mengayuh basikal atau pergi ke taman-taman. Tetapi wawasan yang kita nak adalah biarlah tempat kita ini bebas daripada perkara-perkara ini. Tak payah berpagar besi, dan anak-anak alangkah baiknya dan bermanfaatnya dengan sebebas-bebasnya boleh keluar rumah dan bermain-main tanpa risau akan ada penjenayah-penjenayah yang akan mengancam mereka. Dan saya menyeru wawasan saya ini akan menjadi wawasan tuan-tuan dan anda semua juga. Setuju? Setuju. Dan wawasan ini bukanlah satu impian, satu igawan di siang hari. Ianya boleh dicapai dengan satu matlamat bahawa kita memerlukan kawalan 24 jam. 24 jam sehari semalam kawasan kita terkawal. Dengan cara pertama, kita boleh pagar, kita boleh jadikan masyarakat ataupun komuniti kita ini adalah komuniti berpagar. Kedua, pintu utama keluar masuk kepada komuniti kita, ada penempatan kejiranan kita adalah sentiasa dikawal selama 24 jam, dan ini memerlukan satu pengawal. Dan yang kedua, kita memerlukan pasukan koronda, di mana satu pasukan ataupun seorang peronda senantiasa 24 jam siang dan malam bersilih ganti meronda dan memastikan tiada apa-apa perkara yang mencurigakan, dan kalau dapat perkara-perkara yang disyaki lebih awal dapat dicegahi. Yang ketiga, kita boleh menggunakan pas keluar masuk, di mana kita mempunyai satu palang yang automatik yang memerlukan kad kebenaran. Siapa yang tak ada kad tak boleh masuk. Bermakna orang luar selain daripada kita yang ahli ini tidak dapat masuk. Dan siapa-siapa di antara kita juga yang tidak mahu menjadi ahli dan tidak dibekalkan kad juga minta maaf. Boleh masuk tetapi dengan kebenaran pengawal tadi. Jadi untuk mencapai matlamat ini, KRT adalah kumpulan rukun tetangga, adalah satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan di bawah satu jabatan rukun tetangga untuk diberi khidmat atau diberi pertolongan supaya keselamatan sesuatu tempat boleh dijaga. Maka saya mengajak tuan-tuan berkongsi wawasan ini dan bersama-sama menjadi ahli KRT, kerana dengan menjadi ahli KRT ini kita akan mendapat sumbangan pendapatan dengan keahlian, mana yuran keahlian kita dapat kumpulkan, dan kita juga buka kepada ahli-ahli untuk menyumbang secara sukarela demi untuk keselamatan kita, lebih-lebih lagi anak-anak kita. Yang ketiga, lebih penting, kita ada peruntukan daripada kerajaan. Kerajaan akan memberi grant setiap bulan untuk menyelenggara unit KRT ini. Dan yang paling bermanfaat, dengan keahlian ini kita akan bersama mendalam satu kumpulan kejiranan, yang mana hubungan kejiranan adalah lebih intim ataupun lebih rapat. Dan bila rapat, segala permasalahan, segala
segala maklumat boleh bertukar dengan cepat, maka membendung segala gejala sosial. Kesimpulannya, pentinglah kita menjadi ahli kumpulan KRT kerana kita tahu kehidupan kita di negara kita pada masa kini memang ternak dari segi keselamatan. Maka dengan menjadi ahli KRT, kita akan menumbuhkan satu unit keselamatan, dan hasil ataupun faedah daripada ahli KRT ini, keselamatan kita terjamin dan kita dapat rumah kita bebas dari jenayah, anak-anak dapat bebas daripada rasa terancam oleh penjenayah. Maka kesepakatan tuan-tuan amatlah diperlukan. Bak kata pepatah, sepakat membawa berkat, dan sebatang lidi senang dipatah-patah, tetapi kalau seberkas lidi boleh dibuat penyapu. Oleh itu, saya menyeru kepada anda semua pada malam ini juga disediakan borang-borang ahli KRT ini, maka jadilah dan isi borang ini, maka semua kita jadi ahli KRT dan kita akan mempunyai satu masyarakat yang aman damai. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.